nanti siapa itu Saint Paul. Agama Kristian yang ada sekarang yang berpegang pada akidah Trinity ialah ajaran yang dibawa oleh Saint Paul. Siapa itu Saint Paul dan apakah intipati ajaran Paul, dan kita akan lihat bandingkan dengan ajaran Jesus nanti, jauh berbeza. Dan ajaran Kristian Katolik, sama ada Katolik, Protestan, Anglican, Orthodox, banyak berpegang pada ajaran Paul. Berbeza dengan ajaran Unitarian. Saya akan jelaskan nanti Unitarian ni bagaimana agama Kristian Tauhid yang ada. Di negara kita pun ada juga Kristian Tauhid. Okey. Paul dijelaskan oleh Hans Kong sebagai Paul was the real founder of Christianity. Paul adalah sebenarnya pengasas agama Kristian. Erwin Zitlan menyatakan bahawa if not because of Paul, the teaching of Jesus will remain a reform movement within Judaism. Kalau tidak kerana Paul, ajaran Jesus akan kekal sebagai gerakan tajdid dalam agama Yahudi, bukan agama yang baru. Okey. Baik. Siapakah di Saint Paul? Paul bukan termasuk kalangan golongan Hawariyun ataupun 12 anak murid utama Jesus. Dalam Al-Quran disebutkan wa iz qala, ketika mana golongan Hawariyun, qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ketika mana Nabi Isa AS berkata pada Hawariyun. Hawariyun ialah 12 orang anak murid Nabi Isa AS yang juga disebutkan dalam Bible sebagai anak murid Jesus. Paul tidak termasuk 12 orang anak murid Jesus. Paul tidak pernah berguru dengan Jesus. Siapakah Paul? Paul adalah orang yang hidup di zaman Nabi Isa AS dan merupakan musuh ketat ajaran Nabi Isa AS. Namun demikian, mengikut dakwaan orang Kristian, setelah Jesus mati di tiang salib, sebelum itu Paul menangkap pengikut Jesus, diseksa mereka, dan ada di kalangan mereka yang mati syahid. Saya sebutkan mati syahid ni sebab Islam belum datang ketika itu, mereka ikut ajaran Nabi Isa AS. Dan di antara yang mati syahid ialah Stephanus ataupun Stephen. Dalam bahasa Inggeris panggil Stephen, dalam bahasa Melayu panggil Stephanus. Baik. Stephen mati syahid angkara penyiksaan yang dilakukan oleh Paul dan kuncu-kuncunya. Dan Paul merupakan salah seorang ahli majlis Sanhedrin. Ahli majlis Sanhedrin ini adalah majlis tertinggi agama Yahudi. Ada 72 semua mereka, dan Paul salah seorang anggotanya. Macam mudah sekarang kita boleh nak faham majlis tertinggi dalam satu badan, ya. Paul merupakan salah seorang ahli majlis tertinggi agama Yahudi. Setelah Jesus mati di tiang salib ikut ajaran agama Kristian, ramai pengikut Jesus yang melarikan diri ke Syria, ke Damsyik, ke Syria. Lalu Paul meminta keizinan daripada imam besar agama Yahudi untuk menjejaki mereka, menangkap mereka, bawa pulang ke Palestin untuk dipaksa kembali kepada ajaran agama Kristian. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika itu Paul mendakwa tiba-tiba datang cahaya perlangit. Tuan-tuan boleh rujuk detail cerita conversion ini, saya ada jelaskan dalam YouTube. Tuan-tuan boleh tekan tentang conversion Paul. Saya tak dapat nak ceritakan detail sebab masa pendek. Ada 4 video pendek saya tentang conversion Paul, beberapa ayat yang bercanggah tentang conversion Paul. Paul mendakwa dalam perjalanan beliau ke Damsyik untuk menangkap ikut Jesus, tiba-tiba datang cahaya perlangit. Dan daripada situlah beliau mendakwa bahawa Jesus datang pada beliau, melantik beliau sebagai Rasul. Di sinilah bermulanya Paul mendakwa sebagai Rasul yang diutuskan oleh Jesus. Sekiranya Paul sebagai seorang Rasul, Jesus yang melantik beliau sebagai apa? Maka timbullah akidah ketuhanan Jesus. Macam mana timbul akidah ini? Nanti saya akan ulas satu persatu. Okey. So bermula pada insiden yang dipanggil conversion. Untuk makluman tuan-tuan, peristiwa conversion Paul ini satu polemik yang besar dalam agama Kristian sendiri, terlampau banyak percanggahan. Ia termaktub dalam 3 tempat dalam Acts ataupun Kisah Para Rasul, chapter yang ke-9, ya, chapter 21, 23 dan chapter 26. Ayat yang bercanggah-canggah, ya. Sebab itulah ramai orang Kristian sendiri mendakwa bahawa peristiwa conversion inilah merupakan rekaan Paul sendiri. Tapi peristiwa ini peristiwa yang paling besar dalam sejarah agama Kristian, sebab di situlah
bermulanya ajaran Trinity. Okey. Baik, kembali balik. Jadi apakah ajaran intipati ajaran yang dibawa oleh Paul? Apakah intipati ajaran yang dibawa oleh Paul? Saya ringkaskan kat sini. Ada 9 poin yang saya bawa intipati ajaran yang dibawa oleh Paul. Yang pertama, ajaran Paul mengajak manusia secara keseluruhannya kepada agama Kristian, iaitu agama yang bersifat universal, bukan hanya untuk Bani Israel. Tadi saya jelaskan ajaran Jesus hanya untuk Bani Israel. Paul mengubah kepada bersifat universal untuk seluruh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, asas ajaran Kristian yang ada sekarang ini yang dibawa oleh Paul tertegak dengan akidah yang dinamakan original sin ataupun dosa warisan. Original sin ataupun dosa warisan. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, dosa warisan ini adalah bermula daripada dosa bapa kita Nabi Adam AS. Ia termaktub dalam Al-Quran, ia juga termaktub dalam Bible, dalam surah Al-Baqarah dan juga dalam Genesis, dalam Taurat. Ada diceritakan bagaimana bapa kita Nabi Adam melakukan pelanggaran hingga memakan buah yang dilarang oleh Allah SWT dalam syurga, hingga kan Nabi Adam dikeluarkan dari syurga. Namun dalam Islam dijelaskan fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam bertaubat pada Allah SWT, lalu Allah terima taubat Nabi Adam AS. Ya, Nabi Adam melakukan pelanggaran perintah Allah. Allah murka pada Nabi Adam, tapi Nabi Adam bertaubat pada Allah SWT. Tuan-tuan boleh rujuk dalam YouTube saya tentang maksum. Saya ada jelaskan apakah konsep maksum, apakah para anbiya tidak melakukan kesalahan. Maksum ni, para anbiya banyak melakukan kesalahan, tapi mereka juga tetap maksum. Apakah maksudnya? Tuan-tuan boleh rujuk dalam konsep maksum yang saya jelaskan dalam YouTube. Baik, Nabi Adam AS melakukan pelanggaran ini. Ikut ajaran Islam, Nabi Adam diampunkan oleh Allah SWT. Namun demikian, ikut ajaran agama Kristian, dosa Nabi Adam tidak diampunkan. Sebaliknya, ia diwariskan kepada anak keturunan Nabi Adam. Sebab itulah dinamakan the original sin, dosa asli ataupun dosa warisan. Mana-mana anak Adam yang dilahirkan daripada keturunan Nabi Adam ini mewarisi dosa ini. Semua anak Adam berdosa. Tuhan Maha Adil. Ya, jadi poin yang kedua ini akidah original sin. Akidah original sin. Tuhan Maha Adil. Jadi setiap dosa, setiap orang yang berdosa akan diazab dalam api neraka. Jadi seluruh anak keturunan Nabi Adam dimasukkan dalam api neraka ikut ajaran agama Kristian. Namun demikian, Tuhan juga Maha Pengasih. Tuhan tidak mahu melihat seluruh anak Adam dimasukkan dalam api neraka. Sebab itulah datang poin yang ketiga. Poin yang pertama tadi, agama Kristian bersifat universal. Yang kedua, akidah original sin. Yang ketiga, akidah juru selamat. Jesus datang sebagai juru selamat. Sebab tu kadang tuan-tuan nampak stiker dekat kereta, Yesus juru selamat ataupun Jesus is the Savior. Datang akidah ketiga sebagai juru selamat. Okey. Di mana Tuhan Maha Pengasih, dia tidak mahu melihat semua anaknya, anak keturunan Nabi Adam dimasukkan dalam api neraka. Sebab itulah Tuhan nak mengampunkan dosa Nabi Adam. Because of that, God sent His beloved Son incarnate in the form of Jesus to be crucified. Datanglah akidah yang keempat, akidah incarnation. Incarnation, penjelmaan anak Tuhan sebagai dalam bentuk manusia Jesus. Jesus anak Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Akidah yang keempat, incarnation. Okey. Kemudian untuk apa Jesus menjelma sebagai manusia? To be crucified, untuk disalib. Jadi Jesus datang untuk mati di tiang salib. Jadi barang siapa yang beriman Jesus mati di tiang salib, sesungguhnya mereka telah selamat daripada dosa warisan ini. Okey, clear? Nanti kalau ada persoalan boleh tanyalah. Jadi akidah yang kelima, akidah crucifixion. Saya ulang balik,
Pertama, universal. Yang kedua, original sin. Yang ketiga, Jesus sebagai Savior Juru Selamat. Yang keempat, incarnation, penjelmaan Jesus sebagai manusia. Yang kelima, crucifixion, pensaliban Jesus. Yang keenam, akidah resurrection. Setelah Jesus mati di tiang salib, kemudian dikuburkan, hari yang ketiga dia dibangkitkan. Datanglah akidah resurrection. Jesus dibangkitkan daripada kubur, dibawa naik ke langit untuk bersama dengan Bapanya di langit. Dan kemudian datang akidah yang ketujuh, divinity of Jesus, ketuhanan Jesus. Selama ini Jesus bersama dengan orang ramai sebagai manusia, tapi dibawa naik ke langit Jesus sebagai Tuhan. Ya, divinity of Jesus, Jesus sebagai Tuhan. Yang ke-8, kebahagiaan ataupun salvation because of faith, not because of deed. Kebahagiaan, keselamatan di hari akhir nanti kerana iman Jesus sebagai Savior, bukan dengan melakukan amal soleh. Yang ke-9, datanglah akidah Trinity. Datanglah akidah Trinity. Okey. So, saya dah jelaskan pada tuan-tuan sekalian ajaran Nabi Isa, kemudian ajaran Paul yang sekarang ini dipegang oleh orang Kristian. Akhirnya mereka berpegang kepada akidah Trinity. Baik. Daripada kurun yang pertama, perkembangan ajaran agama Kristian ini, berlakunya perbalahan di antara dua kelompok yang besar. Kelompok Tauhid dan kelompok Trinity yang dibawa oleh Paul. Sehinggalah pada kurun yang keempat, ia menjadi polemik yang cukup besar. Ya, dua kelompok yang besar ini, kelompok Tauhid dan kelompok Trinity, sentiasa berbalah dalam agama Kristian. Kelompok Tauhid meyakini Jesus hanya seorang utusan Allah. Jesus adalah seorang Rasul, Tuhan Maha Esa. Konsep ketuhanan Kristian Tauhid sama dengan kita. Antara orang yang terkenal di Malaysia, di dunia ini ialah Butrus Ghali. Ya, kalau tuan-tuan biasa dengan UN, biasa nama Butrus Ghali ni kita biasa dengar. Di Malaysia pun juga ada kelompok Kristian Tauhid. Sewaktu saya menghabiskan tesis PhD tu, PhD saya tentang agama Unitarian, agama Kristian Tauhid. Baik, kelompok Tauhid meyakini Jesus sebagai manusia, sebagai Rasul dan Tuhan Maha Esa. Manakala kelompok Trinity meyakini Jesus sebagai Tuhan. Itulah datang akidah Trinity yang disebutkan the Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God, but they are not three God, they are one God. Okay. Perbalahan ini berpanjangan sehinggalah pada tahun 325 Masihi di Palestin. Ketika itu Palestin dikuasai oleh Konstantin. Konstantin di kala itu berpegang pada akidah Trinity. Dia tidak beragama Kristian, dia beragama paganism yang percaya pada akidah Trinity, God the Father, God the Mother, God the Son. Namun Konstantin yang beragama paganism ketika itu tidak senang melihat perbalahan sehingga peringkat berbunuhan di antara kelompok Tauhid dan kelompok Trinity. Akhirnya beliau mengambil inisiatif untuk mengadakan satu konsel atau satu muktamar Kristian bagi membincangkan, menetapkan apakah akidah rasmi agama Kristian. Perkara ini berlaku pada tahun 325 Masihi di Nisya, satu tempat sekarang ini berada di Turki, ya, Nisya, Turki. Mereka mengadakan konsel yang pertama dinamakan The Council of Nisya pada tahun 325 Masihi, membawa dua kelompok ini untuk berbincang. Kelompok Tauhid yang dipelopori, dipegang ataupun dipimpin oleh Arius. Arius adalah bishop daripada gereja Alexander di Mesir. Beliau berasal pada Libya. Manakala Athanasius berpegang kepada akidah Trinity. So, kelompok Arius dan kelompok Athanasius ini dibawa ke Council of Nicaea untuk berbincang, menetapkan, membawa hujah masing-masing
memastikan ataupun menentukan apakah akidah rasmi bagi agama Kristian. Mengikut Encyclopedia Britannica nyatakan bahawa majoriti berpegang pada akidah tauhid. Seramai lebih kurang 376 bishop yang datang, majoriti mengakui akidah tauhidlah akidah yang benar. Dan mereka membawa lebih pada 70 Injil. Ingat tadi saya sebutkan 4 Injil kan? Mark, Matthew, Luke and John, ya. Mark, Matthew, Luke and John. Tetapi sewaktu Council of Nicaea ini mereka membawa lebih pada 70 Injil. Namun demikian, dalam Council of Nicaea ini Konstantin inginkan menggunakan kuasa dia, inginkan kaunsil ini memutuskan agama, akidah rasmi bagi orang Kristian selari dengan akidah negara. Oleh itu, mereka memaksa kaunsil ini menerima akidah Trinity. The Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God, but they are not three God, they are one God. That's number one. Number two, daripada 70 Injil yang ada, mereka menetapkan hanya 4 Injil saja yang boleh diterima. Matthew, Mark, Luke dan John. The rest of the Injil mesti dihapuskan. Sebab itulah ramai orang jumpa Injil-Injil yang lain, Injil Barnabas, Injil Philip, Injil Mary dan sebagainya. Namun orang Kristian tidak menganggap ia sebagai autentik. Seluruh Injil yang lain perlu dibinasakan. Sesiapa yang memiliki ataupun membaca Injil selain 4 Injil ini, mereka boleh dijatuhkan hukum bunuh, dibakar hidup-hidup. Tuan-tuan sekalian, The Council of Nicaea memutuskan Jesus sebagai Tuhan. Dari sinilah timbulnya akidah Trinity. Satu perkara yang unik, tuan-tuan sekalian, saya ingin memetik apa yang disebutkan oleh Michael Cervantes, seorang pemimpin Kristian yang berasal pada Perancis. Beliau menyatakan bahawa I have read the Bible from cover to cover, but I never find the word Trinity in the Holy Bible. Aku dah baca Bible kulit ke kulit dan aku tak pernah jumpa perkataan Trinity dalam Bible. William Canning berasal pada England yang hidup pada kurun ke-16. Beliau menyatakan bahawa the teaching of Trinity is not derived from the teaching of the Holy Bible. Ajaran Trinity tidak diambil daripada ajaran Bible. Setakat pembacaan saya dalam Bible, saya tak jumpa perkataan Trinity. The word Trinity is not been mentioned in the Holy Bible. Demikian juga sepanjang bacaan saya tidak jumpa Jesus claim dia sebagai Tuhan. Sebaliknya terlampau banyak ayat-ayat yang saya jumpa Jesus menyembah Tuhan yang Esa. Orang ramai manggil beliau Jesus, memanggil beliau Rasul. Orang ramai manggil beliau Rabbi. Dan Jesus sendiri mendakwa dirinya sebagai Rasul. Okay. Jadi The Council of Nicaea memutuskan Jesus sebagai Tuhan. Dan selepas itu kelompok Tauhid mendapat tekanan-tekanan yang itu hebat, sehingga ramai di kalangan mereka yang mati terbunuh. Saya tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh orang Kristian sendiri, di mana beliau menyatakan bahawa the number of Christian being killed by the Christian themselves are more than the number of Christian being killed by the Christian during crusade. The number of Christian being killed by Christian themselves are more than the number of Christian being killed by the Muslim during crusade. Bilangan orang Kristian yang dibunuh oleh orang Kristian kerana polemik akidah Tauhid dan Trinity ini lebih ramai berbanding dengan orang Kristian yang mati terbunuh di tangan umat Islam sepanjang Perang Salib. Okey. Namun demikian, kelompok Unitarian masih lagi wujud sampai sekarang. Kelompok Tauhid ni masih lagi wujud. Mereka digelar dengan panggilan yang berbeza, antaranya Unitarian, Penyaksian Jehovah, Christian Judaism, kelompok Mormon. Ini antara kelompok-kelompok Tauhid yang ada di dunia. Tetapi majoriti penduduk penganut agama Kristian adalah beragama Kristian. So, kita lihat di sini tadi beberapa ajaran Bible,
perbezaan di antara ajaran Jesus dengan ajaran Paul, ya. Perbezaan di antara ajaran Jesus dan juga ajaran Paul. Dan kita lihat juga beberapa ajaran Bible yang ada sampai sekarang ini yang bercanggah dengan ajaran Kristian sekarang. Kita perhatikan, ya, ajaran Tauhid tadi dengan kelompok mereka, kemudian ajaran Trinity masing-masing akhirnya berpecah. Kelompok Ortodoks kelompok Ortodoks kemudian berpisah dengan kelompok Katolik. Kelompok Katolik kemudian berpecah kepada kelompok Protestan, kemudian berpecah lagi pada kelompok Anglican. Dan sekarang ini domination kelompok Kristian terlampau banyak, more than 2,000. Tetapi ini kelompok Trinity yang besar lah, Ortodoks, Katolik, Protestan dan Anglican. Cuma saya tak sempat nak bincangkan detail apa perbezaan kelompok ini. Cuma perbezaan yang paling nyata, Ortodoks tidak menerima bahawa kuasa utama Kristian berada di Vatikan, seperti mana yang diyakini oleh kelompok Katolik. So, kelompok Ortodoks ada kuasa mereka sendiri, bukan mengikut kuasa Pope yang ada di Vatikan. Mereka semua kelompok Trinity. Kemudian daripada kurun ke-16, Martin Luther, kemudian ada kelompok-kelompok yang lain akhirnya berpecah, keluar daripada kelompok Katolik, menubuhkan kelompok Protestan. Dan kelompok Protestan ni ada banyaklah, Lutheranism ataupun daripada Martin Luther, Zwingli dan sebagainya. Tapi mereka ni ada dalam kelompok Protestan. Kemudian kelompok Anglican pula timbul di Britain ketika mana Raja Henry yang sudah berkahwin 20 tahun tak dapat anak. Bagi kelompok Kristian Katolik, mereka tidak boleh berpisah. Kalau dah kahwin tak boleh bercerai. Kalau dah bercerai tak boleh kahwin lagi. Tapi Raja Henry dia bimbang, dah 20 tahun kahwin, tak dapat anak. Macam mana nak buat? Dia minta supaya Pope membenarkan dia kahwin lagi. Perkara ini tidak dibenarkan, menyebabkan dia keluar dengan kelompoknya, menubuhkan satu kelompok yang baru dipanggil kelompok Anglican. Namun demikian, perkara asas yang paling penting, tiga ni, Ortodoks, Katolik dan Protestan, buku utama mereka, kitab suci mereka berbeza. Kitab mereka Bible, tapi bilangan buku mereka berbeza. Untuk mudah faham lah, kita bandingkan Quran, kita ada 114 surah. Kita pergilah mana saja, daripada Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, pergilah ke Pakistan, India, pergi ke negara Arab, pergilah ke benua-benua yang lain, ke Afrika, ke Meksiko, ke Australia, semua Quran sama. Bermula pada surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Namun Bible berbeza. Bible berbeza. Versi Bible berbeza. Tuan-tuan boleh rujuk dalam YouTube tu, banyak saya bicarakan dalam itu percanggahan Bible, ataupun boleh rujuk dalam buku yang saya tulis, percanggahan dalam Bible, perbandingan di antara agama Islam dan agama Kristian. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, Ortodoks percaya bahawa kitab suci mereka terdiri pada 88 buku. Untuk mudah faham, macam kita panggil surah, ada 114 surah. Tetapi Bible yang dimiliki oleh Ortodoks ada 88 buku. Manakala Katolik, mereka percaya buku mereka hanya 73. Protestan pula, mereka percaya buku mereka hanya 66. Sebab itulah kadang saya selalu terima video daripada, kadang bila berdebat, berbincang dengan orang Kristian, kata ni orang ni dah masuk Kristian dan dia masuk Kristian kerana berjumpa Jesus. Jesus datang pada mereka, Jesus menjelma pada mereka. Saya sering kata pada mereka, kawan-kawan sekalian, you yang masuk Kristian ataupun bagi tahu yang kata orang jumpa Jesus, tolong tanya pada Jesus. Bible mana satu yang saya nak pegang? Bible Ortodoks ke? Bible Katolik? Atau Bible Protestan? Sebab bukunya berbeza-beza. Mana satu Bible nak pegang? Bukan itu saja. Inilah yang menyebabkan Yusuf ST memeluk agama Islam. Sebab boleh teruja Al-Quran, orang Islam ada satu Quran, di mana saja Qurannya sama. Mungkin kita ada perbezaan di sudut qiraat, tetapi kita ada
disiplin ilmu yang perlu dipelajari dalam ilmu qiraat untuk mengetahui perbezaan ini. Tapi Bible dalam banyak versi. Di antara versi berbeza antara satu sama lain, ya. Dan kontens mereka pun bercanggah. Sama-sama dalam satu versi pun konten dalam satu chapter bercanggah. Satu versi dengan satu versi berbeza. Dan ini tidak berlaku dalam Al-Quran. Baik. Berbalik pada kitab Bible. Satu perkara yang unik. Apa yang diajar oleh Jesus berpegang pada kitab Taurat, kitab Injil dan kitab para rasul. Dan ajaran yang diamalkan, ajaran yang dibawa oleh Jesus ini tidak diamalkan oleh orang Kristian sekarang. Dan ramai orang Kristian sendiri kadang-kadang mereka tidak mengetahui bahawa ayat ini adalah Bible. Sebab itulah saya tertarik apa yang disebutkan oleh pengurusi Daya Center, Brother Nicholas Sylvester. Nicholas ni, Tuan Haji Nicholas Sylvester dulu beragama Kristian. Beliau dulu beragama Kristian Katolik. Dan agama Kristian Katolik tak boleh baca Bible. Beliau tukar pada Protestan untuk baca Bible. Tapi bila dia baca Bible, dia tertarik, dia teruja bahawa ajaran yang diajar oleh gereja bercanggah dengan ajaran Bible. Tetapi ia selari dengan ajaran Islam. Sebab itulah disebutkan, what being taught by the Holy Bible are being practiced by the Muslim and not being practiced by the Christian. Apa yang diajar oleh Bible diamalkan oleh orang Kristian, tidak diamalkan oleh orang Islam. Jadi dalam kesempatan yang ringkas ini, saya ambil beberapa contoh ajaran-ajaran Bible yang diamalkan oleh orang Islam, tidak diamalkan oleh orang Kristian. Pelik. Perkara ini ada dalam Bible. Sebab itulah kadang bila saya berdebat dengan orang Kristian, berbincang dengan orang Kristian, soalan-soalan ini menjadi poin untuk kita ketengahkan. Yang pertama, dalam Bible menyatakan babi haram. Tapi orang Kristian makan babi. Ya, pelik kan? Gereja Bible mengharamkan babi, tapi gereja menghalalkan babi. Dalam Leviticus, dalam Deuteronomy ada dijelaskan, do not eat pigs, they must be considered unclean. Jangan kamu makan babi sebab babi najis. Boleh rujuk dalam Leviticus chapter yang ke-11 ayat 7 hingga 8. Leviticus ni ada dalam Taurat, ya. Tadi saya ingat Old Testament ada 3 buku, Taurat, Kutubim dan Nabiim. Dalam Taurat ada 5 buku. Yang pertama Genesis, yang kedua Exodus, yang ketiga Numbers, yang keempat Leviticus, yang kelima Deuteronomy. So Leviticus kitab yang keempat. Tak apa tuan-tuan tak hafal tak apa. Cuba dapat gambaran bila sebut Taurat ada 5 buku. Saya sebutkan nama-nama ni, tuan-tuan boleh dapat gambaran. So Leviticus chapter yang ke-7, chapter yang ke-11, ayat yang ke-7 menyatakan do not eat pigs, jangan kamu makan babi. Dalam Deuteronomy juga disebutkan ayat yang sama. Do not eat pigs, they must be considered unclean. Jangan kamu makan babi sebab babi najis. Jadi Bible mengharamkan babi, tapi peliknya orang Kristian Katolik sekarang ini makan babi. Tapi Kristian Tauhid kebanyakannya tak makan babi. Kristian Mormon tak makan babi. Saya ada kawan Kristian Mormon dulu datang dari Amerika, datang ke rumah saya. Saya bincang antara ini yang dijelaskan, dia tak makan babi, dia tak minum arak, sebab orang Kristian Tauhid Mormon mereka tak makan babi, mereka tak minum arak. Tapi Kristian Trinity kebanyakan rata-rata makan babi. Yang kedua, berkhatan. Jesus berkhatan, ya. Tapi orang Kristian yang ada sekarang tidak berkhatan. Dalam Bible perintahkan berkhatan. Saya ambil dalam Genesis, ingat Genesis, Taurat yang pertama, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Leviticus, Deuteronomy. Genesis kitab yang pertama. From now on, you must circumcise every baby born. Allah perintahkan Nabi Ibrahim AS bermula pada sekarang, setiap anak lelaki mesti dikhatankan. Each one must be circumcised, and this will be a physical sign. Setiap orang mesti dikhatankan, dan khatan ini mesti tanda fizikal. Namun demikian, tuan-tuan sekalian, Paul datang menyelewengkan perkara ini, ya. Jesus sendiri kata khatankan.
Dalam Luke chapter yang kedua ayat 21, Jesus dikhatankan pada hari yang ke-8. Tapi Paul menyelewengkan akidah ini. Beliau menyatakan bahawa khatan yang sebenar adalah khatan hati, bukan khatan fizikal. Seolah-olah Allah nak tahu bahawa akan datang ada orang yang menyelewengkan. Sebab tu dalam Genesis disebutkan bahawa this must be a physical sign. Khatan ini mesti menjadi tanda fizikal. Tapi Paul yang menyelewengkan ajaran Jesus, membawa ajaran agama Kristian yang baru, bahawa khatan yang sebenar adalah khatan hati, bukan khatan fizikal. Sebab tu tuan-tuan boleh rujuk dalam Roman chapter yang ke-28 ayat 29. Jesus menyatakan khatan yang sebenar adalah khatan hati, bukan khatan fizikal. Okey, saya terpaksa laju sikit. Poin yang ketiga, Jesus bersembahyang, sujud menyembah Allah SWT. Sujud. Sewaktu saya mengajar di UIA dulu, saya sering bawa pelajar-pelajar UIA pergi ke gereja, pergi ke temple, tengok bagaimana orang Kristian sembahyang. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, orang Kristian tak sujud waktu sembahyang. Sedangkan dalam Bible banyak ayat. Contohnya dalam Psalm ni kita panggil Zabur, chapter yang kelima ayat yang ke-7, ketika mana Nabi Daud, ya, because of your great love, I can come into your house, I can worship in your holy temple and bow down to you in reverence. Bow down, aku sujud menyembah kamu dengan penuh ketaatan. Tapi orang Kristian tidak sujud kepada Allah SWT. Tuan-tuan juga boleh rujuk dalam Psalm ataupun Zabur chapter yang ke-138 ayat yang kedua. Saya laju sikit tuan-tuan, ayat masih pendek. Saya ada masa lebih kurang 5 minit lagi. Poin yang keempat, Bible mengharamkan arak, tapi orang Kristian minum arak. Untuk makluman tuan-tuan, semua agama besar, agama Yahudi, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian, agama Islam, kelima-lima agama ini semuanya mengharamkan arak. Tuan-tuan boleh rujuk dalam YouTube saya, pengharaman arak dalam 5 agama ini. Ada 3 video yang jelaskan tentang pengharaman arak daripada kitab agama Hindu, kitab agama Buddha, kitab orang Yahudi, kitab orang Kristian dan Islam, jelaslah nyata, ya. Hukum minum arak ini dalam Leviticus secara jelas. Tuan-tuan boleh rujuk Leviticus ayat yang ke-9, ya. Larangan minum arak. Dalam Judge chapter yang ke-13 ayat yang ke-4, take care not to drink wine or beer. Ambil perhatian, jangan minum wine ataupun beer, ya. Jadi larangan minum arak ni terlampau banyak dalam Bible. Okey. Yang kelima, konsep ketuhanan. Saya tertarik dengan apa yang buku yang ditulis oleh Student Association, Christian Student Association, tajuknya Should You Believe in Trinity? Di mana beliau menyatakan bahawa mana-mana seorang yang baca Bible dengan jiwa yang penuh, dengan jiwa yang kosong, tanpa sebarang idea Trinity, what came to their mind, apa yang datang dalam minda mereka ialah ajaran Bible adalah solidly a monotheistic teaching. Ajaran Bible adalah ajaran tauhid. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, dalam Bible terlampau banyak ayat-ayat yang mengajak manusia menyembah Tuhan yang Esa. Tetapi gereja mengajar akidah Trinity. Saya ambil contoh beberapa ayat tentang akidah tauhid ni. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Deuteronomy. Deuteronomy ialah kitab yang kelima dalam Taurat, ya. Chapter yang keempat ayat 35. The Lord has shown you this to prove to you that He alone is God. He alone is God. Ya. Dia adalah satu-satunya Tuhan. Dalam ayat 39 disebutkan there is no other God. Di sana tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Ya. Deuteronomy chapter yang ke-6 disebutkan Israel, remember this, the Lord our God is the only one Lord. Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Wahai Israel, ingat perkara ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Mungkin juga orang Kristian kata, oh ini dalam Old Testament. Dalam New Testament, ayat yang saya bacakan tadi, Mark chapter 28, ketika mana orang ramai bertanya pada Jesus, what is the most important commandment? Jesus reply, Jesus menjawab,
the most important commandment is this: listen, O Israel, the Lord our God is the only one Lord. Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. So dalam New Testament juga menyatakan bahawa Jesus adalah Tuhan adalah Tuhan Maha Esa. Okay, ini poin yang kelima. Poin yang keenam, terlampau banyak ayat dalam Bible Jesus dijelaskan dalam Bible sebagai Rasul, bukan Tuhan. Bahkan tidak ada satu ayat dalam Bible yang menyatakan, tidak ada satu ayat dalam Bible. Ingat balik pernyataan saya ini, there is no single word in the Holy Bible that Jesus claimed himself as God and Jesus asked people to worship him as God. There is no single verses in the Holy Bible that Jesus ever claimed he is God and asked people to worship him as God. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana Jesus pernah mendakwa dirinya sebagai Tuhan dan mengajak manusia, orang ramai, menyembah dirinya sebagai Tuhan. Sebab itulah dulu kadang bila saya bawa Bible, orang kata, Ustaz tak takut ke baca Bible ni, terpengaruh? Sebenarnya ramai, tuan-tuan boleh rujuk dalam YouTube, banyak priest, ramai para priest, para pendeta-pendeta Kristian yang memeluk agama Islam. Apabila mereka membaca Bible, mereka dapat melihat kebenaran Bible itu sendiri, bahawa Tuhan Maha Esa. Dalam John chapter yang ke-7 ayat 40 disebutkan, this man is really a prophet. Orang inilah, atau merujuk pada Jesus, dia adalah seorang rasul. Ya? Oleh kerana masa pendek ni, last point. Last point, poin yang ke-8. Risalah Jesus seperti mana yang dibuat dalam Bible, dijelaskan dalam Bible, hanyalah untuk Bani Israel sahaja. Sepanjang dakwah Jesus, tidak ada ayat yang menyatakan bahawa Jesus mengajak manusia seluruhnya kepada agama yang dia bawa. Sebaliknya, hanya kepada Bani Israel. Sebagai penutup, sahabat sekalian, sebagai penutup, sebab masa dah habis ni, kita bentangkan tentang agama Kristian ni sebab orang Kristian lebih mudah untuk didekati berbanding dengan agama lain. Sebab mereka yang jujur, mereka yang ikhlas, baca Bible dengan ikhlas, mereka akan dapat kebenaran. Sebab itulah selalu bila saya berdebat dengan orang Kristian, saya akan minta, cuba rujuk dalam Bible kamu. Rujuk dalam Bible kamu. Sebab tu Allah sebutkan, la tajidanna asyaddan nasi adawa, kamu akan dapati orang yang paling kuat memerangi umat Islam ialah orang Yahudi dan orang musyrikin. Kemudian Allah jelaskan lagi, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kamu akan dapati orang yang mudah untuk kita dekati ialah orang Kristian. Kerana apa? Dalika bi anna minhum qissisin, kerana ada di kalangan mereka pendeta-pendeta, wa ruhban, dan rabai-rabai yang membaca kitab mereka. Ada mereka yang baca kitab dengan penuh ikhlas mencari kebenaran. Wa annahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong dan bongkar. Sebab itulah mereka lebih mudah untuk dekati. Oleh itu, simpanlah dalam minda kita ini untuk menyampaikan, sematkan dalam minda kita ini untuk menyampaikan dakwah ini pada orang ramai, terutamanya orang Kristian yang mudah kita dekati. Moga-moga kita menjadi asbab untuk mereka memulai agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan balik kepada MC untuk sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, banyak info yang kita dapat pada hari ini. Saya pun sempat nak saling tu kan. Terlalu banyak input. So kita buka kepada sesi soal jawab lah. Sama ada yang nak bertanyakan secara direct ataupun boleh tulis di ruang chat bawah lah. Jadi kita buka sesi soal jawab lebih kurang 15 minit. MC, saya syorkan kita kumpulkan 5 soalan sekaligus. Saya jawab sekaligus. Okey, dah ada satu soalan daripada Syah Ahmad. Ya. Apa soalannya sebab saya tak nampak. Bagaimana majoriti Kristian di Malaysia? Masuk setakat mana mereka faham agama Kristian mereka? Okey. Soalan 2, ada soalan kedua? Kalau tak ada soalan kedua, saya soalan jawab teruslah. Okey, ada. Okey. Unitarian ni terima tak Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Okey.
Baik. Soalan 3 tak ada? Kalau tak ada, saya jawab dulu buat sementara ni. Boleh jawab dulu kot. Baik. Untuk makluman, majoriti Kristian bukan hanya di Malaysia, di seluruh dunia adalah Christian Trinity. Sama ada Katolik, Protestan, Anglican. Protestan ni banyak nama. Kalau kat Malaysia ni antara yang terkenal ialah Pentecostal. Pentecostal ni adalah masuk Protestan juga tapi mereka percaya kepada akidah. Persamaan mereka ialah mereka percaya kepada akidah Trinity. Cuma penafsiran mungkin berbeza sedikit demi sedikit. Pentecostal mereka tidak letakkan lambang cross di gereja. Manakala Katolik, kalau tuan-tuan pergi kat gereja tu ada patung-patung, itu Katolik. Itu lebih pada Katolik. Jadi soalan pertama, majoriti penduduk Malaysia berpegang kepada akidah Christian Trinitarian dan kebanyakan mereka adalah Katolik. Namun demikian, kalau kita pergi ke Sabah, Sabah lagi ramai Kristian lah. Tapi di Sabah ni ada berbeza-beza. Ramai juga Unitarian di Sabah. Dan saya ada jumpa juga Kristian Unitarian di Malaysia. Tapi angka mereka, gereja mereka terlampau kecil. Gereja mereka terlampau kecil dan mereka ditekan, mereka ditindas. Bahkan mereka dianggap sebagai kelompok yang sesat oleh orang Kristian. Okey. Soalan yang kedua. Apakah Unitarian menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul? Unitarian tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul. Mereka menganggap kalau mereka menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul, mereka dah jadi orang Islam. Sebab tu ramai orang yang mengkaji Bible betul-betul, akhirnya mereka memeluk agama Islam sebab ada ayat tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Terlalu banyak ayat. Saya syorkan tuan-tuan rujuk buku yang ditulis oleh Ahmad Daud. Tajuk dia dulu beragama Yahudi. Muhammad in the Holy Bible. Muhammad in the Holy Bible dah saya tak pasti diterjemahkan dalam bahasa Melayu ataupun tidak. Diterbitkan dah di Malaysia ini oleh di Sarawak dahulu, lebih kurang tahun 78. Saya dapat buku ni masa saya belajar dekat UPM Sarawak dulu. Muhammad in the Holy Bible. Dijelaskan cukup detail ayat-ayat dalam Bible tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi selagi mana mereka beragama Kristian, selagi itulah mereka tidak menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tetapi ramai orang Kristian yang menerima Islam itu sebab mereka mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan baru-baru ni ada seorang rabai Yahudi yang telah memeluk agama Islam sebab dia membuktikan beberapa ayat dalam Hebrew bahawa kedatangan Nabi Muhammad ada termaktub dalam Bible. Okey. Ada soalan berikutnya. Banyak soalan masuk ni. Saya baca. Berapa anggaran Kristian di Malaysia dan kaum yang paling dominan? Okey. Untuk makluman, statistik kita tidak ada statistik yang terbaru, yang bukan kita tak ada, saya tak dapat statistik yang baru. Tapi pada statistik tahun 2017, penganut agama Kristian berada di tangga yang keempat. Yang pertama ialah Islam di Malaysia, kemudian Buddhis, kemudian Hindu, kemudian Kristian. Namun saya yakin statistik ini telah pun berubah, di mana saya yakin Kristian yang kedua sekarang. Tapi kita belum ada statistik yang terbaru sebab ramai anak-anak muda Kristian, terutamanya orang Cina yang dulu beragama Buddha, telah pun memeluk agama Kristian. Kalaupun mereka tidak memeluk agama Kristian, kebanyakan mereka lebih suka nama-nama Kristian ini sebab lebih glamour, terutama untuk bisnes. Mereka suka nama-nama ini, walaupun mereka etis yang tidak percaya pada Tuhan, tapi mereka guna nama Kristian sebab lebih glamour. Cuma bila saya sebut etis tadi, kena bezakan di antara atheism dengan agnostik. Ada perbezaan di antara etis dengan agnostik. Pada tahun 2017, Persatuan Melayu Etis telah pun secara terang-terang declare di Malaysia. Mungkin itu sesi lain, kita boleh bincanglah apa di antara persatuan etis, apa itu etis dan agnostik. Ramai orang Cina, terutamanya anak muda sekarang ini, sama ada mereka
berpegang pada agnostik ataupun ateis. Tetapi biasanya ateis dan agnostik ini boleh digabungkan sekali. Those who don't believe in God and the existence of God cannot be proven. Mereka yang percaya Tuhan tidak ada dan kewujudan Tuhan ini tidak boleh nak dibuktikan. Itu agnostik. Jadi statistik yang terbaru tidak ada. Yang saya ada pada tahun 2017, angka mereka hanya lebih kurang 6% lebih saja. Ya. Berada ranking yang keempat berbanding dengan agama Buddha, agama Hindu, Kristian yang keempat. Itu termasuk semua Kristian regardless dia domination. Okey, soalan berikutnya. Ya, so, berikutnya sambungan daripada soalan yang pertama tadi tentang pengaduan pengetahuan penduduk Kristian di Malaysia. Sejauh mana dia orang punya pengetahuan tu, adakah cetek ataupun mendalam? Kebanyakan penganut agama Kristian tidak mempelajari agama mereka, melainkan mereka datang ke gereja dengan khutbah, itu yang mereka dapat. Berbanding dengan umat Islam, ini yang selalu disebutkan berbeza dengan umat Islam. Alhamdulillah kita dapat bukan hanya ajaran daripada mak bapak kita, kita juga belajar kat sekolah. Cuba bayangkan orang Islam yang tak belajar agama, melainkan hanya datang sembahyang Jumaat dengan khutbah aja. Dia belajar apa daripada agama Islam? Dia tak dapat apa-apa. Begitulah sebahagian besar penganut agama Kristian, sebenarnya mereka tak tahu ajaran Bible itu sendiri. Mereka hanya datang, terutamanya Kristian Katolik. Orang awam Katolik tidak dibenarkan untuk membaca Bible. Hanya padri-padri priest saja yang baca Bible. Dan mereka datang gathering seminggu sekali. Itu kalau datang, majoriti tak datang. Jadi kebanyakan mereka hanya ikut-ikut, tak tahu pun. Mengaku Kristian, kemudian tak ada ilmu. Sebab itulah kita jangan bimbang sangat kalau nak berdebat. Ramai di kalangan orang yang belajar agama Kristian ni, ilmunya lebih tinggi berbanding dengan orang Kristian. Mereka hanya ikut-ikut, nampak macam kuat, pakai cross, pakai kalung cross sebagainya, tapi ilmu mereka tentang agama Kristian terlampau limited. Tambah lagi, mereka tak baca Bible. Sebab itulah saya tertarik dengan Pak Rudi yang selalu sebutkan, saya cemburu dengan orang Islam. Sebab orang Islam dia ajar baca Bible, baca Alkitab. Tetapi orang Kristian tidak membaca Alkitab seperti mana orang Islam. Ya? Walaupun orang Islam baca Quran tak faham, at least mereka baca. Tapi orang Kristian tak baca. That's number one. Number two, mereka baca pun, mereka baca terjemahan. Dan terjemahan banyak penyelewengan yang berlaku. Mungkin kalau ada ruang yang lain kita bincang kemudian lah penyelewengan dalam Bible yang ada. Nah, soalan berikutnya. Kenapa gejala murtad boleh berlaku? Boleh beri data murid di Malaysia? Baik, gejala murtad berlaku di Malaysia memang tak nafikan berlaku. Di Indonesia lebih parah lah, lebih parah. Saya sebutkan kat sini, Ustaz Ihsan Mogoginta ada sebutkan bahawa Ustaz Ihsan baru saja meninggal dunia. Dia dulu seorang Kristian yang telah memeluk agama Islam. Pada tahun 70-an, penduduk Indonesia lebih kurang 90% beragama Islam. Tapi angka ini menyusut. Pada tahun 80-an, angka ini menyusut tinggal 80%. Kemudian pada tahun 2000, angka ini menyusut lagi tinggal 70%. Dan mereka target pada tahun 2030 ingin disusutkan sehingga 50% penduduk Indonesia beragama Islam. Walaupun mungkin tak tercapai, tapi penyusutan berlaku. Gejala murtad banyak berlaku di Indonesia. Saya boleh katakan setiap hari menerima video-video daripada kawan Kristian, orang ni murtad. Cuma di Malaysia perkara ini agak sensitif sikit sebab kita ada peruntukan perlembagaan di mana orang bukan Islam tidak boleh berdakwah kepada orang Islam. Namun demikian dalam suasana dunia yang jadi desa buana sekarang ni, dunia tanpa sepadan, dunia tanpa sepadan dikenali sebagai desa buana. Maksudnya kalau dulu orang nak sebarkan dakwah agama Kristian pakai pamphlet, sekarang tak perlu dah. Mubalik Kristian boleh masuk dalam rumah kita melalui YouTube, melalui Instagram dan sebagainya, tanpa secara fizikal mereka masuk. Jadi dakwah ini boleh tersebar sebagai desa buana ini. Dunia tidak ada pendinding, tidak ada penghalang. Jadi peruntukan perundangan ini mungkin sudah tidak relevan dalam suasana desa buana sekarang ini. Namun demikian, gejala murtad kebanyakan berlaku, wallah alam, mungkin banyak sebab lah tuan-tuan ya. Sebab
Kalau kita lihat, saya pun agak sedih juga. Contohnya Saifuddin Ibrahim yang dulunya guru tafsir, murtad, masuk Kristian, dulunya mengislamkan orang Kristian, sekarang memurtadkan orang Islam dan menggunakan hujah-hujah. Saya dengar ceramah beliau menggunakan hujah yang ayat yang diselewengkan untuk memurtadkan umat Islam. Dia tahu Quran tetapi ayat itu diputar balikkan, ya. Contoh yang mudah. Saya ada 15 soalan maut yang biasa digunakan oleh orang Kristian untuk memurtadkan umat Islam. Soalan ini tak sempat saya nak bicarakan. Dalam YouTube tuan-tuan boleh rujuklah 15 soalan yang biasa digunakan untuk memurtadkan umat Islam. Jadi persoalan kenapa ada orang murtad, banyak sebab. Antaranya sebab duit, ya, sebab harta. Yang keduanya sebab tidak ada ilmu yang cukup, ya. Kalau di Malaysia ni, di antara yang terkenal lah Yusri Yusof. Tuan-tuan boleh rujuk Yusri Yusof, Melayu Murtad. Saya ada ulas banyak tentang isu Melayu Murtad dalam YouTube, ya. Antaranya yang saya ulas ialah soalan-soalan yang dikemukakan oleh Yusri Yusof. Yusri Yusof ni orang Perak yang murtad, dan satu keluarga murtad bersama dengan anaknya sekarang tinggal di Australia. Dan sepanjang PKP ni banyak mengeluarkan video-video menimbulkan keraguan-keraguan pada umat Islam. Jadi antaranya sebab duit, sebab tidak ada ilmu. Dan kalau kita lihat bagaimana Yusri Yusof ni boleh terpengaruh dengan agama Kristian, saya pelik. Dia kata dia selama 20 tahun tanya ustaz-ustaz, tak ada siapa yang boleh jawab. Soalan yang mudah aja sebenarnya, tak boleh nak jawab pun. Islam, ISLAM. Inilah sebabnya orang Islam sembahyang bukan sebelah Allah, sebaliknya sebelah Jesus. Islam dia kata ISLAM. Kita sembahyang itu I Isyak, L Luhur, S Subuh, A Asar, M Maghrib. 5 waktu sembahyang, inilah waktu Jesus, ya. I Isyak, Jesus tangkap waktu Isyak. S Subuh, Jesus dihadapkan mahkamah waktu subuh. L Luhur, Jesus disalib waktu zuhur. A Asar, Jesus mati waktu asar. M Maghrib, Jesus diangkat ke langit waktu maghrib. Jadi sebenarnya orang Islam sembah Jesus, bukan sembah Allah. Saya ada ulas perkara ini dalam YouTube, agak panjang juga. Tuan-tuan boleh rujuk, saya jawab isu ini. Dan antara sebab ialah kita tidak tahu tentang agama Islam secara detail. Sebab itulah saya sebut pada kawan-kawan Kristian yang kata macam-macam tentang agama Islam. Why not you read your Holy Bible and you know apa yang kamu cakap itu ada dalam Bible sebenarnya, ya? Jadi lebih mudah kalau kita ada perbincangan. Cuma perdebatan kat Malaysia agak sensitif berbanding dengan Indonesia. Kita boleh tengok banyak perdebatan live, Geraham Mu'alaf contohnya, banyak buat perdebatan secara live dalam YouTube, secara di antara orang Islam dan orang Kristian, kadang-kadang di antara sama Kristian, di antara Kristian Tauhid dengan Kristian Trinity, berdebat yang anjurkan orang Islam Geraham Mu'alaf ada dalam YouTube. Kita boleh cukup. Allah a'lam. So, next soalan, bagaimana cara mudah untuk kita berdakwah kepada golongan Kristian, terutama yang tested ilmu dan juga kepada yang baik ilmu ni. Contoh macam as of saya ada yang selalu baca Bible pagi sebelum mula kerja. Okey. Macam mana nak ajak mereka yang